Ada dua mata. Mungkin membantu, mungkin orang boleh tahu capability-nya macam mana. Jadi dia agak berhati-hati bila dia nak bagi. Kalau kita tengok kan, tadi saudara ada tanya saya, ada pelbagai aset. Betul. Contohnya macam satelit lah. Mungkin kita tak perasan. Satelit ni dia bukannya pegun macam tu. Dia punya dia panggil period ataupun masa yang diambil untuk mengambil satu orbit bergantung kepada jarak dia daripada pusat bumi. Jadi dia ada formula dia lah. Saya tak akan cerita kat sini. Kalau cerita nanti semua lari kan. Termasuk cameraman pun lari. Kena masuk kelas Cik Helmi. Jadi lebih kurang dia macam kalau satelit tu dekat, dia punya jangka masa untuk dia buat satu pusingan tu terlampau cepat. Jadi kalau macam geopegun, dia akan buat benda tu cukup jauh. Lebih kurang 36,000 kilometer daripada permukaan bumi. Jadi dia akan bergerak sama dengan bumi, kadar pergerakan bumi. Jadi kalau satelit itu dekat, dia akan bergerak laju. Jadi kalau kita tengok, kebanyakan remote sensing satelit ataupun satelit yang pengimejan, jaraknya daripada permukaan bumi sekitar 600 ke 700 km. Jadi 600 ke 700 km, masa yang diambil untuk membuat satu pusingan lengkap adalah sekitar antara 90 ke 94 minit. Maksudnya 94 minit dah cukup satu pusingan bumi. Dia bergerak dalam kadar 7.5 km satu saat. Jadi dalam masa 7.5 km satu saat, laju tu, dia nak ambil gambar. Jadi kita bayangkanlah, kita ada kat sini, lepas tu kita nak ambil gambar tu dalam masa yang terlampau cepat. Jadi dia tak boleh nak macam okey, kita nak ambil gambar sekarang, kita ambil gambar terus. Bayangkanlah kalau kita dekat perlombaan Formula 1, kita nak ambil contohnya Lewis Hamilton lalu, kita dah ready awal-awal dah. Itu baru 300 km sejam. Belum 7.5 km saat. Maksudnya dia kena rancang awal-awal sebelum dia ambil gambar. Dia kena plan, bila ambil kat situ, ambil gambar. Lepas tu dia baru boleh analyse. Dia cuma juru gambar. Jadi dia tak boleh analyse. Bukan dia tak mau analyse, dia kerjanya ambil gambar je. Kalau dia nak analyse juga, dah jadi susah lah. Jadi kalau kita rajin, kita boleh volunteer sebenarnya untuk mencari MH370. Sebab image yang diambil itu terlalu besar. Jadi kita boleh pergi ke Digital Globe punya website. Dekat situ memang dia ada dia panggil note untuk kita membantu untuk mencari MH370. Jadi kita boleh ambil daripada image-image yang dirakamkan di kawasan selatan Lautan Hindi. Kita boleh dapatkan keratan-keratan image untuk kita sendiri membantu pencarian tersebut. Secara volunteernya dia dah buat benda tu. Jadi kalau kita rajin, ada masa sama-sama, bukan setakat berdoa, kita sama-sama juga boleh spend masa pergi ke website tersebut, kita tolong untuk mencari objek yang mungkin sebahagian daripada kapal terbang MH370. Ya, Cik Helmi berbalik ke Kotak Hitam tadi, ya, kata 30 hari kita masa dah semakin suntuk. Jadi bateri dia bagaimana? Mungkin boleh terangkan sikit berkaitan bateri yang ada. Bateri dalam tu dia pakai kalau kita tengok dia punya spek, dia pakai lithium ion. Jadi kalau macam kalau saya baca itu kan surat khabar tu, dia kata lithium ion sekotak kan. Mungkin saya tak tahulah bahayanya macam mana. Tapi kalau kita kumpulkan orang punya handphone yang naik kapal terbang tu kan, mungkin sekotak jugalah jadi dah. Sebab bateri dalam handphone kita pun dia pakai lithium ion juga. Kebanyakan bateri handphone moden semua pakai lithium ion. Jadi kalau kita kumpul, kalaulah benda tu bahaya sangat kan. Jadi kita kumpul-kumpul bateri handphone, mungkin dah sama amount dah. Sebab tu pihak ABS pun ialah mengatakan ini tidak berbahaya. Itu kenyataan yang telah pun disahkan. Kalau bahaya pun saya tak tahulah bahaya macam mana. Sebab saya bukan
aviation engineer. Tapi pernah sebelum ni pesawat tragedi berlaku disebabkan kebakaran lithium ion. Lithium ion. Kalau saya Itu charging. Itu dia macam kita kalau kita tengok surat khabar kan, ada orang charge telefon dia meletup. Kalau dia nak explode sendiri, dia kena ada short circuit ke apa ke. Kalau biarkan macam tu, dia tak ada buat apa-apa, dia tak ada discharge. Kecuali kalau ada something yang berlaku, dia barulah dia nak trigger. Sebab dalam kabin tu dia sama juga, dia pressure dia 1 bar juga. Kalau tak, orang duduk situ kan, kalau kita letak ini, kita bayangkan macam inilah, kalau bahaya sangat, kita ambil air, kita isi dalam botol. Kadang-kadang ada orang bawa pergi Mekah kan, dia pergi buat umrah, dia letak air dalam botol, letakkan dalam hand luggage. Kalau betul pressure kat dalam situ tu bukan 1 bar, dah meletup dah. Betul. Air dalam botol tu kan. Sebab saya pun sebenarnya saya pernah buat juga. Oh, meletup kan? Tak meletup. Tak meletup. Kalau tak meletup maksudnya tak ada pressure dia sama lah. Sebab jadi maksudnya bukanlah, kalau tak ada apa-apa jadi, sama macam kita ambil bateri, kita letak sini, kita tunggu. Yalah, dalam hal ini sebenarnya macam-macam teori timbul, sebab kita tak ada kesahihan. Jadi mereka menimbulkan spekulasi lah. Jadi ada usaha lain lagi tak untuk merakam kotak hitam selain pada sebagai caranya? Kita mengharap lagi lah harapan-harapan kita kan, bagaimana yang penting kotak hitam tu. Ada cara lain untuk kita kesan selain pada bateri yang semakin hilang? Selain daripada doa, sebab kalau itu selalunya bila kapal dagang, dia pun ada sensor juga untuk detect 36 kHz ni. Kalau kita tengok kebanyakan kapal dagang yang lalu situ, semua dia akan activate dia punya sensor. Sebab itulah negara China pun turut menghantar kapal dagang untuk ke lokasi tersebut sebenarnya. Dia akan lalu lah benda tu. Kalau sepatutnya tak lalu situ, boleh pusing ambil side sikit kan, apa salahnya. Apa nama ni, benda tu ada, cuma kalau sementara masa yang masih ada ni, sedikit masa yang ada, kalau kita dapat sikit isyarat pun kita dah tahu dah. Sikit isyarat kita dah boleh agak dah dekat mana lebih kurang. Buat simptom dia tak apalah. Kita simptom kita dah ada dah. Tapi sekarang ni tools apa kita nak tahu. Kalau macam kita dah tahu demam, kita nak guna tools apa? Stetoskop ke? Blood pressure ke? Okey, satu lagi, kita banyak berfokus mengenai koridor selatan sebenarnya apabila kita mendapat petanda sebegini. Walhal koridor utara juga turut diberi penekanan. Koridor utara lebih kepada kawasan daratan. Kalau di koridor utara, bagaimana pula satelit berperanan? Apa kemungkinanlah kalau kita katakan kapal terlepas di koridor utara? Okey, kalau kita tengok koridor utara ni, satu bagus dia, dia di atas daratan. Jadi kita mengharapkan isyarat daripada 406 MHz ni boleh dikesan oleh kos pasar satelit. Sebab dekat situ tu ada 2 satelit lah, yang geopegun yang mampu untuk mengesan isyarat dari 406 MHz, iaitu satelit INSAT 3A dan INSAT 3D. INSAT 3A ni dia terletak pada kawasan tak jauh dari situ. Situ ada 91 degree east yang tempat dia jumpa objek tu. INSAT 3A dia terletak pada 93.5 degree east. Maksudnya di garisan lintang 90, sekitar sinilah 90. Jadi geopegun, satelit tu jauh ada kat sini. Tapi masih lagi, jadi dia panggil instantaneous area of access. Maksudnya kawasan yang mampu untuk diakses ada sekitar sini, INSAT 3A. Jadi kalau kapal terbang itu berada di sekitar sini ni, isyarat 406 MHz masih lagi mampu dikesan oleh INSAT 3A, communication satellite sebenarnya, tapi dilengkapi dengan antena untuk mengesan isyarat 406 MHz. Dengan durasi masa 16 hari, masih belum ada apa-apa petanda dari koridor utara. Jadi yalah, mungkin dia menyanyi, tapi kicauan tu belum dapat didengari lagi lah. Kita harap dia bila dia on aja, kita harap dia berkicau lah. Maksudnya dia terus berkicau. Walaupun lepas 30 hari kita mengharapkan dia masih lagi berkicau, walaupun
suaranya masih sama-sama kan, kita masih lagi menaruh harapan lah. InsyaAllah. Dan kita akan terus bersama dengan Cik Hilmi lagi, di mana operasi menjejak pesawat MH370 diteruskan ya tanpa putus asa Syahrir, dan sepanjang tempoh ini perkembangan mengenainya terus diikuti bukan sahaja ahli keluarga tetapi seluruh masyarakat. Tahukah anda apa itu kotak hitam? Semua pesawat diwajibkan dilengkapi kotak hitam yang di dalamnya terkandung perakam data penerbangan FDR dan perakam suara kokpit CVR. Jika pesawat ditimpa kecelakaan, FDR dan CVR memainkan peranan penting dalam membantu penyiasat merungkai punca kejadian. Ia lazimnya dipasang pada ekor pesawat. FDR ia merakam pelbagai data pesawat pada satu masa termasuk masa, altitude, kelajuan dan arah di tuju pesawat. FDR lebih moden turut merakam puluhan fungsi pesawat seperti pergerakan sayap, penjanaan bahan api serta sistem autopilot. CVR, peranan utama merakam percakapan anggota kru serta bunyi dalam kokpit, perbualan juruterbang dan bunyi seperti enjin pesawat dan isyarat kecemasan dalam kokpit. Terus mendoakan yang terbaik untuk pesawat MH370, dan kita masih bersama di studio itu pensyarah kanan Pusat Sains Angkasa dan Jabatan Juruterang Elektrik, Elektronik dan Sistem Universiti Kebangsaan Malaysia UKM. Cik Hilmi Sanusi masih setia bersama kami ya, membincangkan tajuk ini. Jadi apakah pula langkah dan juga harapan untuk misi pencarian MH370? Kita dah tengok banyak negara dah menyumbangkan tenaga. Secara tak tahulah percuma ke, berbayar sedikit ke. Walau macam mana pun, kita boleh nampaklah ada beberapa setiakawan di situ kan. Tapi masih juga mengharapkan satelit observation, maksudnya satelit pencerapan imej yang lain memberi sedikit ruang. Maksudnya dia bagi sedikit, ataupun saya dah cerita tadi macam mana satu perancangan yang perlu diambil untuk mencerap gambar di kawasan tersebut. Lagi banyak satelit pengimejan yang sama-sama mengambil bahagian untuk mencerap imej di kawasan tersebut. Moga-moga walaupun resolusinya sedikit kurang daripada GeoEye atau satelit yang resolusi tinggi, tapi sekurang-kurangnya kalau kita nampak beberapa titik hitam di kawasan situ, kita dah tahu dah. Ataupun kalau betul lah kapal terbang tu telah termasuk ke dalam air kan, tenggelam, saya mengharapkan beberapa kapal dapat mendengar kicauan dari sonar transducer yang diharapkan mungkin sebelum ni dia belum on lagi, sebab dia akan di-onkan secara automatik kalau dia terrendam air. Mungkin apabila terlepas tu belum lagi terkena air lah. Saya mengharapkan kita tak boleh berhenti berharap kan. Tapi kita tak boleh menaruh harapan dengan teknologi yang ada pada masa yang sama. Jadi kita harapkan miracles happen. Maksudnya sesuatu keajaiban berlaku. Terus mengharap. Jadi kalau misal kata betul dia ada di koridor utara, biarkanlah isyarat distress signal daripada kotak hitam tu dapat dijejaki oleh satelit yang sepatutnya mampu untuk melakukan penjejakan. Ataupun kalau betul lah kepingan kepak yang mungkinnya wingspan dalam 24 meter tu, kita harapkan beberapa satelit imaging yang lain dapat memberikan satu gambaran yang lebih lah. Kalau betul benda tu kepak, kenapa dia masih lagi terapung? Sebab 2 hari lepas saya tengok dalam surat khabar dia kata dah tenggelam, lepas tu masih ada lagi. Jadi kalau boleh, maksudnya syarikat yang mempunyai imej tersebut dia bagi satu sequence, maksudnya satu turutan gambar di kawasan tersebut. Jadi kita boleh dengan lebih yakin bahawa benda tersebut adalah sebahagian daripada kapal terbang. Cik Hilmi, dalam daya ilmu yang Cik Hilmi ada sendirilah, ialah sebagai seorang pakar dalam bidang sebegini. Sebabnya ramai pihak di luar sana, tidak kira di laman maya, yang memperkatakan kita menyembunyikan maklumat, kita bertindak lambat. Tetapi kalau kita dengar perbincangan dengan pakar-pakar, ini bermakna kita sudah lakukan sedaya yang mampu, sedaya yang mungkin dengan kepakaran teknologi terkini yang ada. Adakah apa lagi yang perlu kita buat? Dia macam inilah kan.
macam saya cerita tadi, kalau dia nak ambil gambar dia kena plan dulu. Maksudnya dia tak boleh macam kita ada kamera, bagi kamera nak ambil gambar terus itu. Ini adalah syarikat. Kerja dia buat duit daripada gambar. Jadi kalau dia dapat spend masa, dia dapat luang sedikit masa untuk ambil gambar di kawasan yang tak sepatutnya dia ambil, itu dah satu bonus untuk kita sebenarnya. Jadi kalau kita nak bergerak lambat, kita nak cepat macam mana? Ya, saya setuju. Maksudnya, okey, kita mungkin lambat bertindak sebab setiap benda yang diambil, dia sebenarnya, macam saya kata tadi lah, pedang dua mata. Kita tunjukkan kita punya satu side, tapi satu side lagi memakan diri kita. Mungkin kita tak cakap in public, maksudnya dalam press conference tu tak dibagi tahu. Tapi tindakan sebenarnya berdasarkan kepada apa yang kita tahu. Betul. Cuma yang diberitahu tu je tak sama dengan apa yang umum tahu. Jadi kita tak boleh nak kata oh lambat, oh cepat sebab kita tak tahu apa cerita sebenar. Jadi saya mengharapkan kalau kita dapat spekulasi pendapat-pendapat yang kita katakan pakar macam-macam teori tu, kita baca cukuplah, tak payah pas kat orang. Sebab saya rasa kadang-kadang ada macam wah radar dia kata ada orang rampas dia offkan radar. Radar tu daripada tanah pergi naik ke atas pantul balik. Macam mana dia nak matikan yang kat bawah? Benda-benda macam tu pun ada orang percaya. Tapi orang yang tak tahu memang percaya. Betul. Itu jadi saya rasa walaupun sebenarnya ini hari Ahad sepatutnya saya cuti. Tapi saya minta supaya penjelasan saya ni radar dia tak boleh, dia pasif, dia maksudnya hantar pantulan. Jadi dia pada atas dia tak boleh offkan yang bawah. Jadi saya mengharapkan benda macam itulah, kita berhenti speculate benda yang kita tak tahu betul salah. Jadi kalau pun ada orang hantar, kita baca tak lepas kat orang. Ya, Cik Amy, tentang pakar berjaya pesawat Malaysia Airlines ni kan mungkin dirampas ya ketika lubang hitam radar ni. Bagaimana dari segi, memang spekulasi, Malaysia Vietnam katakan sebab ruang udara tersebut antara dua zon kawalan udara yang berbeza pada waktu tu dan tidak dimaklumkan semasa darat. Mungkin sedikit penjelasan di sini tentang lubang hitam. Ada seminit lagi je. Seminit lagi. Dia lubang hitam ni sebenarnya bukannya macam black hole ni. Maksudnya bila dia ada transmitter, radar macam saya kata dia transmit. Lepas tu dia punya kuasa pancaran tu tak sampai ke kawasan itu ataupun sampai tapi dia tak jejak. Maksudnya bila dah itu dia assume itu sepatutnya masuk ke kawasan Vietnam. Kalau mungkin pun di situ, lepas pada itu dia masuk dekat kawasan detection balik. Ya. Jadi penjelasan tu. Kalau pun dia mungkin di kawasan selatan Lautan Hindi tu memang penuh dengan lautan. Memang tak ada radar ground station di situ. Jadi kalaupun dia ada kat situ tak ada siapa track. Betul. Sebab tak ada kepentingan untuk menjejaki apa-apa objek yang lalu di situ. Baik, terima kasih Cik Hilmi Sanusi, itu pensyarah kanan Pusat Sains Angkasa Jabatan Kejuruteraan Elektrik, Elektronik dan Sistem Universiti Kebangsaan Malaysia UKM yang memang sanggup bersama kita lah walaupun cuti Ahad untuk menerangkan kepada semua tentang apakah radar, sonar dan sebagainya, satelit, terutama tentang satelit. InsyaAllah ada juga ilmu kita dapat dari ini dan juga kita harapkan manfaatnya dapat dikongsi bersama seluruh rakyat Malaysia yang menyaksikan pada ketika ini. Baik, Dr. Jessica, sejam sudah pun berlalu. Saya kira buat masa ini antara yang terkini, tapi jam 5 petang milik mereka. Beliau juga mencadangkan orang ramai boleh membantu pencarian objek berkaitan MH370 yang dikeluarkan firma imej satelit Digital Globe. Digital Globe yang berpangkalan di Colorado, Amerika Syarikat, sebelum ini mendakwa gambar dua objek yang terapung di Lautan Hindi yang hilang adalah miliknya selepas Perdana Menteri Australia Tony Abbott mengumumkannya pada Jumaat. Ini sedikit petikan daripada temu bual berkenaan. Saksikan. Satelit observation, maksudnya satelit pencerapan imej yang lain memberi sedikit ruang. Maksudnya dia bagi sedikit ataupun saya dah cerita tadi macam mana satu perancangan yang perlu diambil untuk mencerap gambar di kawasan tersebut. Lagi banyak satelit pengimejan yang sama-sama mengambil bahagian untuk mencerap imej di kawasan tersebut. Moga-moga walaupun resolusinya sedikit kurang daripada GeoEye atau satelit yang resolusi tinggi, tapi sekurang-kurangnya kalau kita nampak beberapa titik hitam di kawasan situ, kita dah tahu dah. Ataupun kalau betul lah kapal terbang tu
telah termasuk ke dalam air kan, tenggelam. Saya mengharapkan beberapa kapal dapat mendengar kicauan dari sonar transducer yang diharapkan mungkin sebelum ni dia belum on lagi, sebab dia akan di-onkan secara automatik kalau dia terendam air. Oh, mungkin apabila terempas tu belum lagi terkena air lah. Saya mengharapkan kita tak boleh berhenti berharap kan. Tapi kita tak boleh menaruh harapan dengan teknologi yang ada pada masa yang sama. Jadi kita harapkan miracles happen. Maksudnya sesuatu keajaiban berlaku. Terus mengharap. Jadi kalau misal kata betul dia ada di koridor utara, biarkanlah isyarat distress signal daripada kotak hitam tu dapat dapat dijejaki oleh satelit yang sepatutnya mampu untuk melakukan penjejakan, ataupun kalau betul lah kepingan kepak yang mungkin wingspan dalam 24 meter tu, kita harapkan beberapa satelit imaging yang lain dapat memberikan satu gambaran yang lebih lah. Kalau betul benda tu kepak, kenapa dia masih lagi terapung? Sebab 2 hari lepas saya tengok dalam surat khabar dia kata dah tenggelam, lepas tu masih ada lagi. Jadi kalau boleh, maksudnya syarikat yang mempunyai image tersebut dia bagi satu sequence, maksudnya satu turutan gambar di kawasan tersebut. Jadi kita boleh dengan lebih yakin bahawa benda tersebut adalah sebahagian daripada kapal terbang. Jadi kalau kita rajin, kita boleh volunteer sebenarnya untuk mencari MH370. Sebab image yang diambil itu terlalu besar. Jadi kita boleh pergi ke Digital Globe punya website. Dekat situ memang dia ada dia panggil note untuk kita membantu untuk mencari MH370. Jadi kita boleh ambil daripada image yang dirakamkan di kawasan selatan Lautan Hindi. Kita boleh dapatkan keratan image untuk kita sendiri membantu pencarian tersebut. Secara volunteernya dia dah buat benda tu. Jadi kalau kita rajin, ada masa sama-sama, bukan setakat berdoa, kita sama-sama juga boleh spend masa pergi ke website tersebut, kita tolong untuk mencari objek yang mungkin sebahagian daripada kapal terbang MH370.